warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amama. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan dikurniakan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Ta'ala, disertai dengan akhlak yang mulia sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah agak lama tidak berkuliah. Seingat saya kuliah yang terakhir adalah pada tahun lepas, Disember 2022, kerana ada beberapa halangan. Ada masanya saya di luar KL, dan ada saya tengok catatan tu yang saya demam dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Ahad, yang hari Sabtu yang keempat, anjuran Masjid Al-Mukhlisin Alam Damai, menggunakan kitab Masailut Tauhid, masalah-masalah yang berkaitan tentang ilmu tauhid, yang disusun oleh guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kita sampai ke muka surat 24 ya. Kitab Masailut Tauhid, cetakan terbitan Akademi Jawi Malaysia. Muka surat 24, soalan. Kepada berapa bahagi terbahagi ini sifat, dan apa erti sifat? Kadang-kadang susunan itu pun masih lagi terikat dengan susunan bahasa Arab. Sepatutnya bahasa Melayu, kepada berapa bahagi terbahagi sifat ini. Tapi ini sifat diambil daripada Arab, hadhihi as-sifat. Jadi ini itu dahulu, hadhihi itu makna ini, baru dia sifat. Jadi pembahagian ini bukan fardu ain. Kalau kita tahu untuk ilmiahnya bagus, tapi kalau kita tak tahu, kita tak hafal pembahagian-pembahagian sifat ini, tidak menjejaskan. Yang penting sifat itu kita tahu, bahawa Allah wujud, bahawa Allah wujud tanpa ada permulaan, bahawa Allah wujud tidak akan ada perakhiran. Ya, itu kita mesti tahu. Tapi adakah yang itu namanya nafsiyah atau namanya salbiyah, ataupun termasuk dalam sifat ma'ani, ataupun di kelas dia sebagai maknawiyah? Kita pun macam tak boleh nak connect apa dia nafsiyah, apa dia salbiyah, tidak mengaku. Tapi alang-alang kita mengaji, kalau tahu lebih baik. Maka terbahagi sifat ini sekira-kira maknanya kepada 4 bahagi. Kita boleh bahagikan sifat yang 20 melihat kepada fungsi dan makna dia itu kepada 4. Pertama adalah nafsiyah, daripada nafsun, diri. Sifat yang bangsa kepada diri.
Yang kedua, salbiyah. Salbiyah dari segi bahasa bermakna negatif. Sebab itu disebut anasir salbiyah, unsur-unsur yang negatif. Di sini salbiyah bermakna sifat yang berfungsi untuk negate, untuk menafikan yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Jadi fungsi sifat itu menafikan. Sebab itu disebut salbiyah. Kemudian ma'ani, sifat yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, daripada perkataan makna. Kemudian maknawiyah, dia nisbah kepada yang ma'ani tadi. Sebenarnya ma'ani itu perkataan asalnya makna, tapi sebab banyak jadi ma'ani. Tapi bila nak disebah, dia patah balik kepada yang singular, iaitu jadi maknawiyah. Saya ulang, ada 4: nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Tak tahulah kalau jumpa satu orang, lelaki poligami 4 isteri, ni kot nama isteri dia, yang pertama nama nafsiyah, yang kedua nama salbiyah. Mungkin yang salbiyah tu mungkin degil sikit, sebab dari segi maknanya tu membantah, menafikan. Itu dari segi makna dia. Ma'ani dan maknawiyah, belum jumpa lagi lah kes macam itu. Kalau ada, senang kita ingat. Baik, satu persatu. Kenyataan sifat nafsiyah dimulai dengan yang jenis yang pertama dahulu. Apa makna nafsiyah dan nyatakan apa dia? Maknanya sifat yang mana tu yang dikatakan nafsiyah itu? Dan sebutkan lawannya. Lawan di sini maksudnya opposite. Bukan lawan di sini maksudnya enemy. Kenapa saya sebut begini? Sebab saya pernah dengar di surau tidak jauh dari rumah saya dahululah, ada orang yang datang berkuliah di situ, dia memperlekehkan pengajian Tauhid Sifat 20 kerana kata dia dulu masa dia awal-awal masuk Islam, dia mu'alaf, dia masuk Islam, maka dia belajar di Perkim. Di Perkim dia ajar Tauhid, antaranya bahawa Allah itu wujud, lawannya tiada. Jadi dia kata dia terfikir macam mana Allah wujud, lepas tu lawan, jadi tak wujud. Jadi dia ingat lawan tu fai. Jadi tak tahulah kalau dia saja buat alasan untuk memperlekehkan pengajian ini, mungkin juga. Tapi itu yang dia cerita. Dia kata dia jadi confused. Macam mana Tuhan wujud, lawan tak wujud. Bukan lawan dengan makna fight, bukan lawan dengan makna enemy. Lawan di sini maksudnya opposite. Jadi wujud, opposite-nya tak wujud. Maknanya mustahil. Kalau wujud itu wajib, mesti ada, maka tak wujud itu mustahil, tak akan. Baik. Dan dirikan dalil atasnya, kerana ilmu tauhid dia mesti berdalil. Bahkan ulama sampai khilaf kalau seseorang itu dia berakidah dengan akidah yang betul, kemudian dia memang jazam, dia memang yakin, tak ragu-ragu, cuma dia tidak ada dalil, dia hanya taklid. Mak ayah dia dah baca dia begitu, itulah dia yakin, dia tak ada ragu-ragu. Tapi kenapa dia percaya Allah wujud, dia pun tak tahu. Kenapa dia percaya Allah wujud tanpa ada permulaan, dia pun tak tahu. Sah atau tidak iman ni? Jadi sebahagian kata, kalau macam itu tidak sah. Menunjukkan pentingnya dalil dalam bab akidah. Berbeza dalam bab fiqh, kita boleh beramal dengan satu hukum dengan jalan taklid. Bahkan wajib kita taklid bila kita ini bukan mujtahid. Kita nak beramal dengan sembahyang, dengan wuduk dan sebagainya, asalnya ambil itu hukum daripada Quran dan hadis. Adakah semua orang mampu pergi direct pada Quran dan hadis untuk mengeluarkan kaedah dan mengeluarkan hukum? Jawabnya tidak. Bahkan di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kita kata generasi terbaik umat Islam, kita boleh kata only a handful of companions yang boleh berijtihad. Boleh bilang dengan jari berapa orang sahabat Nabi yang mampu berijtihad. Sedangkan sahabat Nabi bilangannya ratusan ribu yang boleh klasifikasi sebagai sahabat.
Tetapi yang boleh berijtihad mungkin sekitar 20 macam itu. Yang lain, bila mereka nak beramal, mereka bertanya kepada yang mujtahid, diberitahu ini hukumnya, lalu mereka ikut. Itu namanya muqallid. Dalam bab fiqh begitu keadaannya. Yang haram bertaklid hanya mujtahid. Mujtahid dia kena ikut apa yang dia sudah yakini daripada dalil. Untuk yang bukan mujtahid, oleh kerana dia bukan ahli dalil, dia tidak mampu berinteraksi dengan dalil, maka fatwa mujtahid itu nisbah pada dia seolah-olah dalil. Kenapa kamu beramal macam ni? Oh, Imam Nawawi berfatwa macam ni, Imam Romli berfatwa macam ini. Sekarang dia tidak mampu pergi sebagaimana mujtahid. Tapi dalam akidah, setiap orang kena tahu dalil. Sebab dalil dalam akidah tu basic. Misalnya, kenapa kita percaya Allah Ta'ala wujud? Wujudnya alam ni. Tak mungkin alam ni jadi dengan sendiri. Kalau sesimpel reban ayam pun, kita tak akan percaya kalau orang beritahu. Di kawasan kejiranan kita, sebelum kita balik cuti raya, tak ada reban ayam. Kita balik daripada cuti raya, tengok ada satu reban ayam kecil je dekat pintu masuk misalnya. Kita tanya jiran-jiran, siapa pula buat reban ayam ni? Jawab dia, mana ada orang buat, jadi sendiri. Kita kata tak mungkin. Jadi kalau sekecil reban ayam, sesimpel reban ayam, akal yang sihat tidak boleh terima terjadi dengan sendiri. Takkanlah alam semesta yang begitu kompleks, yang begitu complicated, yang begitu sistematik, tak ada yang menjadikan. Itu cara yang agak, kita kata, detail. Tapi kalau secara mudah cara orang kampung pun, dia tengok alam ni, dia kata mesti ada pencipta. Cukuplah, dalil lah tu. Tak mahu hanya taklid semata-mata. Jadi ditanya dalil. Dalam bab akidah kena tahu dalil. Tapi ulama yang lain mengatakan kalau tidak tahu dalil, selagi mana akidah dia betul dan dia yakin tidak ragu-ragu, akidah dia sah tetapi berdosa kerana meninggalkan mengetahui dalil. Jadi bab akidah kena tahu dalil. Sebab itu ditanya, dirikan dalil, bawa dalil. Jawapan, makna nafsiyah iaitu kelakuan, hal. Dalam bahasa Arab sebut hal, yang sabit ada bagi zat selama ada zat. Dia berbeza kalau dengan kita kata sifat makhluk. Dalam ilmu tauhid, bila makhluk dia tak panggil sifat, dia panggil arab. Itu istilah ilmu tauhid. Tapi kalau dalam bahasa makhluk juga kita panggil sifat. Boleh sifat itu hilang walaupun zat masih ada. Misalnya orang itu sifat dia gagah, ya, ditimpa penyakit, kena stroke, dah tak ada upaya, orangnya masih ada, zatnya masih ada, sifat gagah sudah hilang. Orang itu alim, mengetahui macam-macam cabang ilmu, tapi ditimpa penyakit nyanyuk misalnya, na'udzubillah, hilanglah sifat alim dia, dah tak tahu dah. Ya. Tapi orangnya masih ada. Tapi nisbah pada Allah Ta'ala, zat dan sifat itu mesti ada. Dia tak mungkin ada zat tak ada sifat. Sebab itu disebut di sini, iaitu yang sabit bagi zat selama ada zat. Tidak akan berlaku hilang sifat itu. Padahal tiada dikeranakan dengan satu kerana. Yang ni yang kalau baca kitab-kitab macam ni, kadang-kadang orang macam give up. Dia kata benda aku tak faham ni. Cuba tengok, kita baca lagi sekali ya. Makna nafsiyah itu iaitu kelakuan yang sabit bagi zat selama ada zat, padahal tiada dikeranakan dengan satu kerana. Apa benda ni? Apa benda nak kabur? Sebenarnya dia nak bagi tahu bahawa nafsiyah ni tak sama macam maknawiyah. Maknawiyah itu adalah sifat yang dikeranakan oleh satu kerana, iaitu oleh kerana adanya ma'ani, maka adalah maknawiyah. Oleh kerana ada sifat kudrah, kuasa, maka adalah sifat kaunuhu qadiran, hal keadaannya berkuasa. Oleh kerana ada sifat iradah, kehendak, maka adalah sifat maknawiyahnya kaunuhu
muridan, hal keadaannya berkehendak. Jadi maknawiyah ni sifat yang ada itu kerana ada ma'ani. Itu yang disebut dikeranakan oleh satu kerana. Ini bahasa yang agak lama dan mungkin untuk orang-orang moden dia susah nak faham. Tapi nak ceritanya, sifat nafsiah ni dia bukan macam maknawiyah. Dia tak perlu kepada yang lain, memang dia ada. Dan sifat ni satu saja. Sifat nafsiah ni satu saja. Apa dia? Iaitu wujud. Artinya apa? Ada. Ada Allah Ta'ala. Lawannya, makna opposite daripada ada, tiada. Dalam bahasa Arab, wujud. Lawannya adam. Bukan dengan alif ya, dengan ain. Adam. Adam maksudnya tiada. Itu opposite dia. Maka itu mustahil. Kalau ada orang kata Tuhan tak ada, itu mustahil. Dia tak guna akal. Kalau dia guna akal dia sedikit pun, dia tahu Tuhan ada. Tak perlu dia tengok banyak-banyak. Tengok diri dia. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri kamu ada tanda kewujudan Allah. Dalam diri kamu ada tanda keesaan Allah. Dalam diri kamu ada tanda kekuasaan Allah. Yang paling kita yakin, kita ini wujud selepas tidak wujud. Tak ada antara kita yang wujud sejak azali. Bahkan kita tahu umur kita berapa. Ya. Yang dalam masjid ni saya rasa paling-paling berusia pun mungkin 7 series. Ya, ada yang dah 80-an. Kita 70-an lah paling-paling berusia. Maknanya 100 years ago, none of us exist. 100 years ago, none of us exist. Tak ada antara kita yang wujud 100 tahun yang lalu. Bila kita sudah pasti kita wujud selepas tidak wujud, maka kita kena yakin bahawa kita diwujudkan. Kerana kita tidak akan mampu mewujudkan diri kita sendiri. Kerana untuk mewujudkan mesti wujud dahulu. Kalau sudah wujud, apa perlu diwujudkan lagi? Maka kita yang dahulu satu masa tidak wujud, sekarang baru wujud, di situ sudah nampak akan kewujudan Allah. Dan tentulah yang mewujudkan itu Maha Berkuasa. Dan tentulah yang mewujudkan itu tidak ada sekutu pada kuasa dia. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, wa fi anfusikum. Dan dalam diri kamu sebenarnya kamu perhatikan. Kenapa kamu tidak perhati? Kalau kamu perhati, di situ kamu telah yakin dengan kewujudan Allah. Jadi orang yang ateis, dia merasakan diri dia moden. Dia merasakan orang yang percaya kepada kewujudan Tuhan itu orang-orang yang kolot. Orang-orang yang hanya meniru kepercayaan nenek moyang semata-mata. Macam kami, we don't believe in something that has no proof, dia kata. Kalau kita nak percaya, kita kena ada bukti. Dan tidak ada bukti Tuhan wujud. Bagi dia bukti itu mesti lihat dengan mata kepala. Tak pernah nampak Tuhan. Atau sekurangnya didengar dengan telinga. Tak pernah dengar suara Tuhan. Atau dia pegang misalnya. Tak pernah pegang Tuhan. So how can you believe in this kind of entity that you can't see, that you can't listen? So dia kata tak wujud. Because anything that you have to believe, you must believe with proof and evidence. Dia tak perasan, diri dia sudah evidence kewujudan Allah Ta'ala. Dan kalau kita tanya dia balik, sekarang kamu kata setiap kepercayaan perlu kepada bukti. Betul kata dia. Kamu percaya Tuhan tak wujud. Buktikan Tuhan tak wujud. Kalau orang Kelantan kata, pahcu. Sampai bila-bila pun dia tidak akan dapat buktikan Tuhan tak wujud. Yet dia believe Tuhan tak wujud sebab dia malas berfikir. Dia merasakan bahawa itulah yang moden. Dan ada sebahagian, na'udzubillah, anak-anak Islam kita yang mula terpengaruh menyangkakan atheism is the modern way of believing that there's no God. Bukan. Atheism adalah natijah daripada kemalasan berfikir dengan cara yang waras. Kalau kamu bercakap tentang evidence, diri kamu adalah evidence wujudan Tuhan. Kamu dulu tidak wujud, sekarang kamu wujud. Kemudian kamu berubah daripada bayi menjadi kanak-kanak. Kamu tidak plan. Kita tidak plan.
yang sudah berusia, yang sudah sakit lutut, yang sudah nak sakit pinggang, bangun, sujud susah. Ada kita plan ke nak jadi macam itu? Ya, kita jadi macam itu. So, siapa yang menentukan? Jadi, apa sahaja yang berlaku pada diri kita bercakap tentang kewujudan dan kuasa Allah Ta'ala. Jadi malanglah kalau orang tidak percaya kepada wujud Allah Ta'ala. Tiada Allah itu mustahil. Dalil akal baginya, sekalian makhluk ini, yakni daripada adanya dan tiadanya, gerak dan diamnya, menunjukkan pada wujudnya Allah Ta'ala. Maka timbul persoalan. Kalau ada alam ini menjadi dalil ada Allah Ta'ala, mudah saya faham. Tapi kalau tiada alam ini juga menjadi dalil ada Allah Ta'ala, itu lagu mana pula? Sebab dia tulis kat sini. Ada dan tiada alam ini menjadi dalil ada Allah Ta'ala. Jadi bab ada alam menunjukkan ada Allah, yang itu kita faham. Tapi kalau tiada alam menunjukkan ada Allah, macam mana? Maka timbul soalan seterusnya. Apa sebab ada makhluk ini dan tiadanya makhluk ini menunjukkan atas ada Allah? Kalau ada makhluk tu kami senang faham. Tapi kalau tiada makhluk tu macam mana? Lalu diterangkan jawapan bahawasanya makhluk ini suatu barang, suatu benda yang sama seimbang antara ada dan tiada. Kan macam tu. Macam mana tu? Bayangkan mudah saja. Kita kan makhluk. Anak kita makhluk, cucu kita makhluk. Jadi katakanlah anak kita baru kahwin. Nah, kita pun nak buat penduri kahwin cuti sekolah ni lah. Cuti sekolah yang seminggu ni, berapa hari ya. Okay, anak kita yang baru kahwin akan dapat anak atau tidak? Jawapannya mungkin. Ya, mungkin. Sebab biasalah orang kahwin dapat anak. Tapi mesti ke dapat anak? Tak mesti. Ada saja pasangan kahwin tak dapat anak. Maka wujudnya yang namanya anak kepada anak, iaitu cucu kita, adalah sesuatu yang sama, seimbang asalnya. Antara ada dan tiada itu asalnya equal. Dia sama seimbang. Ibarat neraca ataupun dacing yang mempunyai dua daun yang seimbang kedua-duanya. Tuan-tuan masih ingat ke dacing? Sebab sekarang orang dah tak pakai dacing. Orang pakai yang penimbangnya ada jarum. Ya. Kalau yang masih guna dacing tu mungkin untuk logo, logo parti ke logo apa, masih ada lah. Tapi yang guna dekat kedai, dah payah kita nak jumpa. Dulu masa saya sekolah rendah, nenek saya berniaga, masih pakai dacing macam itu. Jadi asalnya dia tu sama seimbang. Benda yang sama seimbang, bila dia berat sebelah, pasti ada sesuatu yang memberatkan dia. Tak mungkin dia berat dengan sendiri. Maka ada dan tiada itu ibarat sama seimbang. Bila terbukti orang itu kahwin 20-30 tahun sampai meninggal pasangan suami isteri, tak ada anak, dah usaha, dah ikhtiar, dah berobat, menunjukkan ada yang menentukan bahawa pasangan itu tidak ada anak. Padahal mereka nak anak. Kalau memang ada anak itu adalah ketentuan kita, pasti semua orang yang ada anak akan dapat anak. Dan pasti anak dia rupanya itu macam yang dia nak. Kenapa ada orang dapat anak yang cacat? Kenapa ada orang dapat anak yang tak macam dia nak? Ya, hidung kurang mancung, ya, tinggi kurang cukup, kulit kurang cerah. Itulah yang ada satu orang yang katanya seorang lelaki ya, yang rupa parasnya tu agak tak handsome lah ya. Lalu dia dapat kahwin dengan satu orang perempuan cantik tapi rendah. Kerdil lah, rendah. Jadi orang tanya dia, kenapa kamu pilih isteri yang rendah? Carilah isteri yang tinggi. Nanti anak-anak kamu tinggi. Dia cakap tak ada masalah. Aku tinggi. Jadi bila aku dapat anak, nanti cantik macam isteri aku, tapi tinggi macam aku. Tahu-tahu dapat anak, pendek macam isteri, bodoh macam dia. Sebab bukan dia yang menentukan, dia hanya mengharap saja, bercita-cita saja. Tapi yang menentukan adalah Allah. Kita sendiri pun, ya, kita tak tentukan rupa paras kita macam ini. Ya, kita lahir inilah rupa paras kita, dan bukan kita lahir sebenarnya. Rupa paras kita itu berubah. Maka kita sebenarnya setiap detik
adalah makhluk yang baharu. Yang kita itu diperbaharuikan kewujudan kita itu dengan kehendak Allah Ta'ala. Makanya kita wajib bersyukur. Setiap detik itu kewujudan kita itu bergantung kepada kehendak Allah. Nah, baik. Jadi oleh kerana itu, ada atau tiadanya makhluk ini, kedua-duanya itu menjadi dalil adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana neraca yang sama seimbang tidak akan berat dengan sendiri. Kalau berat sebelah tiada pun menunjukkan ada Allah Ta'ala. Apatah lagi kalau berat sebelah ada. Ya, lepas kahwin 10 anak. Ya, ada lelaki, ada perempuan. Ya, lelaki macam-macam perangai. Ya, ada yang ikut sebelah mak, ada yang ikut sebelah bapa. Ya, pasti ada yang menentukan. Kerana beratnya dengan sendiri itu mustahil semata-mata. Apalagi alam ini berat kepada ada. Maka sudah barang tentu ada yang mengadakan dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka timbul persoalan. Ya, okeylah. Kalau kita fikir-fikir, alam ini pasti ada pencipta. Macam mana tahu kata pencipta itu Allah? Nah, kau orang tanya. Ustaz kata inilah menjadi dalil adanya Allah Ta'ala. Macam mana tahu kata Allah yang ciptakan? Setakat alam ni ada pencipta, okey, fine, saya boleh terima. Tapi, how do you know yang menciptakan itu adalah Allah? Maka jawapannya adalah melalui perkhabaran para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebab itu para Rasul dibekalkan dengan mukjizat. Kerana mereka itu nak meyakinkan manusia sesuatu yang tidak dapat diketahui secara pasti kecuali dengan perkhabaran. Wujud Tuhan dengan akal boleh dapat. Tapi Tuhan itu adalah Allah yang memerintahkan begini dan melarang begitu, itu dengan perkhabaran para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi dibekalkan dengan mukjizat. Soalan, Tuhan yang menjadikan alam ini qadim atau baharu. Ini dah masuk kepada sifat yang kedua, iaitu sifat qidam. Tapi sebenarnya masih tentang sifat yang pertama. Tapi sudah berbincang ciri-ciri sifat yang kedua, iaitu qadim. Kalau terjemah maknanya lama. Bukan maksudnya lama. Maksudnya wujud yang tidak ada permulaan. Dalam istilah ilmu tauhid, walaupun umur sesuatu itu sudah ribuan tahun, saya pernah tanya orang jual minyak zaitun, kenapa yang ini harga lebih mahal daripada yang ini, sedangkan dia punya kuantiti sama. Kata dia, yang ini diambil daripada pokok yang berusia 500 tahun, sedangkan yang mahal sedikit tu itu diambil daripada pokok yang berusia 1000 tahun. Rupanya kalau lagi tua pokok zaitun, dianggap kualiti minyak itu lebih bagus, jadi harganya lebih mahal. 1000 bukan bagus. 1000 dah kira pokok yang dah tua 1000 tahun. Ya. Kan kalau orang Melayu kalau nak kata hidup lama kan, walaupun hidup 1000 tahun, maknanya lama lah tu 1000 tahun. Dalam istilah ilmu tauhid baharu. Kerana setiap wujud yang didahului oleh tiada dinamakan baharu. Allah baharu ke? Ataupun Allah itu qadim, tidak ada permulaan. Kalau qadim, mana dalil dikatakan qadim? Kalau kamu kata Allah wujud tanpa ada permulaan, mana dalil dia? Dan kalau baharu, tidakkah boleh menjadikan alam ni? Tak boleh ke makhluk yang cipta alam ni? Ya. Jadi oleh kerana masa kita tinggal 2 minit, saya jawab yang kedua dahulu. Ya, makhluk tidak akan mampu mencipta makhluk. Ya ke Ustaz? Alexander Graham Bell cipta telefon, Henry Ford cipta kereta. Siapa cipta itu, cipta ini? Hakikatnya istilah cipta itu hanya secara longgar saja. Secara teknikal itu bukan cipta, itu hanya menyusun barang yang telah tercipta. Dia gali, dia proses, dia leburkan, dia bekukan, dia potong, dia skru, dia ikat, maka jadilah satu alat namanya telefon. Bukan dia cipta dari tiada. Hatta yang dinamakan bayi tabung uji, itu bukan cipta, itu hanya ambil sperma yang Allah dah cipta, digabungkan dengan ovum yang Allah dah cipta, cuma berlaku persenyawaan luar rahim saja. Makhluk tidak akan mungkin mencipta makhluk. Wallahu a'lam. InsyaAllah next kita akan sambung lagi pada soalan yang sama di muka surat 25
yaitu Tuhan yang menjadikan alam ini qadim atau baharu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.